Lepas jauh tinggalkan R&R tu, baru Adi cerita pada ayah apa yang berlaku dan bunyi loceng tu masih terngiang-ngiang dekat telinga dia. 2-3 hari jugalah Adi demam sebab terbayang wajah ngeri makcik cleaner tu. Paling mengerikan bila makcik cleaner tu sebenarnya menari-nari sambil tergantung dekat shilling tandas tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi 4 kisah seram, dari kisah bibik misteri hinggalah kisah seorang kontraktor yang membela sebab nak jaga kawasan kerjanya. Nak tahu kisah ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni dikongsi oleh Ita berkenaan seorang bibik dari Indonesia yang diambil oleh adik ipar dia yang bernama Azrul. Umur bibik ni dalam 40-an. Orangnya agak besar, nampak kuat dan bertenaga. Sebulan 2 bulan yang pertama tu nampak tak ada masalah lah. Semuanya okey. Pandai masak, kemas rumah, jaga baby dan semuanya tip top. Si Azrul ni siap puji melambung bibik dia tu. Masa mereka sekeluarga berkumpul ramai-ramai dekat kampung, bibik ni ikut sekali balik. Mak mertua Ita ni siap puji, cakap bibik ni rajin buat kerja, boleh kupas kelapa dekat 20 biji dan siap parut sekali. Ita tengok dia pun memang rajin lah, cekap buat kerja. Tapi kalau waktu tengah hari, dalam pukul 12 ke 1 tengah hari, tenaga dia lain macam, memang terlebih. Boleh potong pokok limau dan siap kemaskan semua dahan yang dia potong sorang-sorang tu. Pokok limau tu besar jugalah. Petang tu mereka lepak-lepak minum petang. Si bibik ni ada join lah sekali. Tiba-tiba dia cakap dekat pokok limau yang dia potong tadi tu ada genderowo. Selamba je dia cakap macam tu. Dia cakap makhluk tu dah lama bertenggek dekat situ. Tapi makhluk tu tak ganggu keluarga Ita lah. Dah beranak pinak pun dekat pokok limau tu. Makhluk tu marah si bibik ni sebab tebang rumah dia. Tapi bibik cakap dia dah deal dengan makhluk tu supaya pindah dekat tempat lain. Masa dia cerita tu, Ita dengan family dia pandang satu sama lain. Bibik tu cakap genderowo tu memang takkan datang kacau lagi. Tapi masa bapak mertua Ita buat kerja dekat kawasan belakang rumah yang ditanam dengan pokok kelapa sawit, dia terdengar isteri dia panggil balik, iaitu mak mertua si Ita ni lah. Dia pun balik dan tanya isteri dia kenapa terjerit-jerit panggil dia. Tapi mak mertua Ita cakap mana ada dipanggil. Terkejut jugalah bapak mertua si Ita ni sebab memang dia dengar jelas isteri dia panggil tadi. Si bibik ni cakap itu suara genderowo yang menyerupai suara mak mertua Ita. Habis cerita tentang genderowo tu. Sekarang bibik ni memang lain macam sikit. Dia macam boleh tilik keluarga si Ita ni. Siap cakap dekat Ita kalau dia mengandung tapi gugur, Ita takkan ada anak lagi. Masa tu memang Ita pernah keguguran dan tak ada anak lagi. Bibik tu cakap dia boleh urut dan betulkan peranakan Ita ni. Syaratnya Ita kena cari nenas muda dan masa beli nenas tu jangan letak dalam plastik, tapi gendong nenas tu macam bawa baby. Lepas tu kena makan nenas tu masa habis period dan urut dengan dia. Masa tu Ita dah rasa tak sedap hati sebab lain macam je syarat dia. Ita tak ikut pun apa yang bibik cakap tu.
Kebetulan masa tu ada 2 orang adik ipar Ita ni mengandung baru 2 bulan lebih. Tapi bibik ni dah tahu yang mereka berdua ni mengandung anak lelaki dan siap cakap lagi dekat adik ipar Ita. Anak kelima baru dapat anak perempuan. Masa tu dia mengandung anak ketiga. Sebelum tu dua-dua lelaki. Yang buat Ita lagi keliru, adik ipar dia yang seorang lagi tu keguguran. Tapi selamba je bibik cakap dalam rahimnya tu anaknya lelaki, Ita apa lagi cakap lah dekat bibik tu, bibik dia tu dah keguguran, mana nak gandung lagi. Bibik siap cakap Ita bohong dan cakap mengikut firasat dia dalam rahim tu memang ada anak. Lagi satu yang memang agak menyeramkan, bibik tu boleh bercakap dengan orang yang dah mati. Kebetulan jiran mak mertua Ita ni kemalangan dan kejadian tu berlaku dah dekat setahun. Tinggallah suami arwah sorang-sorang dekat rumah. Bibik tu memang tak tahu punca kematiannya. Tapi satu malam tu bibik cakap dekat Ita dan adik ipar dia yang lain. Masa bibik rehat-rehat dekat buaian, bibik nampak orang lalu. Bibik tegur nak pergi mana. Orang tu jawab nak melawat rumahnya. Bila ditanya rumah yang mana, dia tunjuk rumah sebelah. Orang tu cakap dia mati kemalangan. Orang tu siap bagi tahu bibik yang dia meninggal dalam kemalangan sampai terputus kaki. Bibik tu tanya dekat Ita, betul ke jiran sebelah ni meninggal kemalangan sampai putus kaki? Ita dengan adik-adik ipar dia yang lain terkejut. Apa yang diceritakan oleh bibik tu memang betul. Bibik siap cakap lagi, kalau arwah tu lalu nanti, bibik nak panggil mereka kalau nak jumpa. Yang tak kuat semangat, baik tak payah tengok. Ada satu malam tu, bibik panggil si Azrul ni. Dia cakap arwah jiran sebelah ni nak datang tengok-tengok rumah dia. Kalau nak tengok cepat. Yang Azrul ni memang nak tengok sangat. Tapi bila dia berlari dekat bibik tu, bibik cakap arwah tak nak jumpa. Lagi satu, bibik ni macam nak kontrol rumah tangga si Azrul ni. Semuanya bibik ni nak kontrol, baik dari segi makan, minum, rumah, anak dan segalanya. Bibik suka cerita tentang keburukan isteri Azrul ni dekat mak mertua Ita. Macam nak porak-perandakan rumah tangga si Azrul ni. Kadang-kadang tu apa yang isteri Azrul masak, bibik takkan makan. Dia akan masak lain dan bagi Azrul makan. Si Azrul ni pula nampak macam ikut je cakap si bibik tu. Ada seorang adik ipar Ita ni putus tunang. Bibik tu cakap yang adik ipar Ita ni kena buatan bekas tunangnya. Siap cakap yang bekas tunang tu dah bagi makan macam-macam. Lepas tu suruh mereka bawa air untuk dia jampi. Ita masa tu macam pelik lah sebab dia kenal keluarga bekas tunang adik ipar dia tu. Keluarganya alim-alim dan baik, tapi mungkin tak ada jodoh. Itu yang mereka berdua putus. Ita memang tak berkenan sangat bila bibik ni pandai-pandai je tuduh yang bukan-bukan dan mereka-reka cerita. Kalau Ita pergi bermalam dekat rumah Azrul, selalu je rasa lain macam. Rasa macam diperhatikan. Disebabkan keadaan rumah tangga Azrul semakin teruk, mereka sekeluarga nasihatkan Azrul supaya hantar balik bibik tu pulang ke kampung. Memang susah jugalah Azrul nak lepaskan bibik tu. Siap kena pergi bawa berubat. Lepas hantar bibik balik tu ingatkan dah selesai. Rupanya tak. Bibik tu tinggalkan banyak benda dekat dalam rumah Azrul. Benda yang bibik tu tinggal punyalah susah nak buang. Rupa-rupanya masa hari bibik tu dihantar pulang, dia ada tinggalkan sesuatu yang ditanam dalam pasu rumah Azrul. Masa Azrul ambil bibik baru, budak lagi dalam 18 tahun, duduk dalam bilik bibik lama tu. Maghrib je bibik baru tu menangis sekuat hati. Masa mengaji Quran pun dia menangis. Macam-macam gangguan dia kena. Kesian tengok bibik baru tu. Akhirnya Azrul buat keputusan hantar bibik baru tu balik kampung. Dekat dalam bilik bibik lama tu, masa Azrul dengan isteri dia kemas, mereka jumpa ada macam-macam benda dan tulisan-tulisan pelik. Siap ada gambar orang pakai serban hijau, tak tahu siapa. Memang Azrul ada cakap dia selalu ternampak kelibat orang berpakaian hijau kalau duduk dekat tingkat atas. Kalau duduk dekat tingkat bawah, terasa macam ada orang je dekat bawah tu. Bibik ni pula memang suka masak dan si Azrul lah yang paling banyak makan. Rupa-rupanya bibik tu ada letak benda dalam makanan. Masa berubat, ustaz cakap ambil masa jugalah nak pulihkan balik sebab benda tu dah mula sebati dalam badan si Azrul ni. Lepas pagar rumah tu, ustaz tu cari apa yang bibik tu tinggalkan. Itu yang jumpa benda yang ditanam dalam pasu belakang rumah. Ustaz tu yang buang dan pulihkan rumah tu. Sebelum tu ada juga ustaz lain yang datang. Ustaz tu letakkan ayat Quran yang ditulis dengan tangan dan dilekatkan dekat pintu-pintu bilik. Azrul memang panggil banyak ustaz untuk pulihkan rumah tu. Dia pun pergi banyak tempat untuk berubat. Alhamdulillah, sekarang dah okey semuanya. Bila suami Ita cadang nak ambil bibik, cepat je Ita mengelak dan tak nak ambil bibik. Lagipun payah nak jumpa bibik yang okey.
cuti Hari Raya Aidilfitri. Macam semua orang juga, waktu untuk balik kampung. Tak kira lah rancang perjalanan macam mana sekalipun, jalan raya tetap sesak. Macam tahun-tahun sebelumnya, keluarga Adi bergila-gila sambut Hari Raya dekat kampung. Tahun ni mereka beraya dekat kampung ibu di Kuala Lumpur. Tengah hari tu, lepas kemas barang-barang, mereka sekeluarga mulakan perjalanan menuju ke Kuala Lumpur dari Kedah. Esoknya hari terakhir berpuasa dan abah nak 2 malam terakhir ni mereka semua berbuka dekat rumah keluarga sebelah ibu. Mereka sampai sejam sebelum berbuka puasa. Setelah sambut raya dekat sana, tibalah masa untuk mereka pulang ke Kedah. Mereka bertolak dari Kuala Lumpur lepas asar. Perjalanan petang tu agak sesak jugalah. Tak tahu kenapa, setiap 20 km mesti ada kemalangan jalan raya. Ada satu kemalangan tu yang sempat Adi intai ikut tingkap, sangat ngeri. Bila cakap bab ngeri ni, dah tentulah yang terlibat tu meninggal dunia. Adi ingat lagi, dia terpandang satu mayat. Mungkin mayat wanita berbangsa India sebab ada gelang kaki emas berloceng dekat kaki mayat tu. Wajahnya tak nampak sebab ditutup dengan plastik hitam. Bermula dari situ, Adi selalu terbayang mayat tu. Kalau tengok kepada kenderaannya, hancur teruk. Jadi Adi dah boleh bayang macam mana kalau mayatnya tak ditutup dengan plastik hitam tu. Dalam pukul 7 malam, ayah Adi ni masuklah terowong menora dekat Perak tu. Bila dekat pertengahan terowong tu, Adi terpandang dekat divider jalan dalam tu ada seorang makcik tengah jalan kaki. Adi buat tak tahulah sebab ingat itu mungkin pekerja PLAS yang nak masuk dalam bilik teknikal dalam tu. Tapi yang buat Adi pandang balik makcik tu, dia nampak makcik tu pakai gelang kaki emas berloceng macam yang dia nampak masa dekat kawasan kemalangan tadi. Masa Adi tengah pandang tu, tiba-tiba dalam sekelip mata makcik tu terhilang. Pup. Bulu roma terus meremang. Dekat pintu keluar terowong pula muncul makhluk muka hancur. Pakaiannya penuh darah dan dekat kaki dia ada gelang emas berloceng. Adi terus tundukkan kepala dan cuba tutup mata sampai tertidur. Dia tersedar bila ayah kejut masa berada di sebuah perhentian R&R. Mereka sekeluarga berhenti untuk makan malam, solat dan mandi. Masa nak mandi tu, Adi masuk bilik mandi nombor 2. Ayah dekat bilik mandi nombor 1. Bilik mandi nombor 3, 4 dan 5 tak ada orang. Masa tengah syok mandi tu, Adi dengar bilik mandi sebelah nombor 3 ada orang masuk. Lepas tu dengar bunyi shower terbuka. Lepas habis mandi, Adi duduk depan cermin tandas tu. Bila dah lama dekat luar tu, Adi perasan bilik mandi nombor 3 ni senyap je. Kemudian dia tengok pintu bilik mandi tu, tak tutup rapat. Bila Adi tolak pintu tu, kosong. Lantai bilik mandi tu pun kering. Malas nak fikir panjang, Adi terus jalan nak masuk kereta. 10 minit lepas tu ayah pun datang, tapi dia macam pelik tengok Adi. Ayah tanya, "Cepatnya kau masuk kereta Adi? Rasanya baru je cakap dengan kau dekat dalam bilik air tadi." Adi hanya tersenyum je. Kata ayah, lepas keluar bilik mandi tu, dia tengok bilik nombor 2 tu kosong. Habis yang dia bersembang masa mandi tadi siapa? Baru je ayah nak start enjin kereta, tiba-tiba Adi sakit perut pula. Kena masuk tandas balik. Masa tengah melepas tu, Adi dengar loceng kaki. Lepas tu nampak kayu mop dekat bawah pintu. Ada cleaner tengah mop lantai tandas. Setiap kali cleaner tu bergerak, terdengar bunyi loceng kaki. Mula-mula Adi buat bodoh je lah. Tapi makin lama, bunyi loceng tu makin rancak, macam menari-nari. Adi dah tak sedap hati. Lepas siap melepas, cepat-cepat dia keluar dan ternampak makcik cleaner berbangsa India dengan muka hancur tengah menari tarian India. Apa lagi, Adi terus berlari masuk dalam kereta dengan wajah yang pucat lesi. Ayah tanya kenapa. Adi cakap tak ada apa-apa dan suruh cepat tinggalkan R&R tu. Lepas jauh tinggalkan R&R tu, baru Adi cerita pada ayah apa yang berlaku dan bunyi loceng tu masih terngiang-ngiang dekat telinga dia. 2-3 hari jugalah Adi demam sebab terbayang wajah ngeri makcik cleaner tu. Paling mengerikan bila makcik cleaner tu sebenarnya menari-nari sambil tergantung dekat shilling tandas tu. Sejak kecil lagi, Aida memang skeptikal dengan kewujudan makhluk halus ni. Dia anggap tu semua hanya mainan mata dan imajinasi manusia je, sehinggalah dia capai usia pertengahan 20-an. Aida berkahwin masa umur dia pertengahan 20-an tu. Lepas berkahwin, dia terpaksa ikut suami berpindah sebab suami dia dapat tawaran kerja dekat tempat baru. Memandangkan mereka ni muda lagi dan duit pun tak berapa ada, jadi Aida dan suami terpaksa cari rumah sewa yang murah sikit. Tapi mereka beruntung sebab jumpa juga rumah yang mampu mereka sewa. Rumah ni asalnya adalah rumah percutian sebuah
sebuah keluarga yang letaknya dekat tepi pantai. Lokasi rumah ni memang di kawasan tumpuan pelancong dan belakang rumah dekat je dengan pantai. Jalan kaki pun dah sampai. Dikelilingi pokok yang redup dan ada jalan masuk sendiri kalau nak ke rumah ni. Jadi lokasinya agak sunyi. Cuma rumah ni macam dah agak lama dan reka bentuknya pun agak ketinggalan zaman sikit. Tapi tak apa, yang penting sewanya murah. Rumah ni tak adalah besar mana, berbentuk segi empat. Masuk je, sebelah kiri ada dapur jenis terbuka tak berdinding. Dekat tengah-tengah ruang tamu, sebelah kanan ada 3 tingkap yang menghadap ke pantai. Bilik tidur utama dekat bahagian belakang. Cukuplah untuk mereka berdua. Walaupun rumah ni dah sempurna bagi Aida, tapi tuan rumahnya macam pelik sikit. Tuan rumah letak syarat mereka wajib bayar sewa penuh setiap bulan selama setahun walaupun dah pindah atau tak duduk dekat rumah ni. Mula-mula tu Aida rasa macam pelik je syarat tu. Selalunya kalau nak keluar rumah sama ada deposit hilang atau bagi notis je. Tapi memandangkan sewanya memang sangat murah, Aida dan suami pun setuju je lah. Aida bekerja ikut waktu pejabat 9 sampai 5 petang. Suami dia pula kerja ikut shift 12 jam. Jadi kadang-kadang Aida seorang je lah dalam rumah tu. Bulan pertama dan kedua okey je. Aida suka duduk rumah. Jadi bila laki dia tak ada dekat rumah, Aida tengok TV, baca novel, masak, kadang-kadang lepak tepi pantai. Aida teringin nak belajar mengait. Jadi dia pun belilah benang-benang dan peralatan mengait. Masuk bulan ketiga, Aida dilanda satu perasaan macam diperhatikan dari belakang. Kalau dia dekat ruang tamu, duduk atas sofa tengah tengok TV ke, baca novel ke, Aida dapat rasakan macam ada seseorang tengah berdiri dekat belakang dia. Dan perasaan tu muncul bila dia seorang je dekat dalam ruang tamu tu. Kalau laki dia ada, tak ada rasa apa-apa pula. Akhirnya Aida dah tak lepak dekat ruang tamu, dia lepak dalam bilik tidur je, siap berkunci lagi. Kadang-kadang bila Aida tertidur depan TV tunggu laki dia balik, bila terbangun tu Aida ternampak macam ada bayangan seseorang tengah berdiri dekat sudut ruang tamu. Tapi dia anggap semua tu mungkin sebab tengah mamai kot, itu yang ternampak benda bukan-bukan. Tapi walaupun macam tu, Aida tak boleh lari dari perasaan diperhatikan tu. Jadi kalau matahari terbenam je, dia terus masuk dalam bilik. Dalam bilik ni pula lain pula ceritanya. Barang-barang Aida asyiklah tersalah letak. Hari-hari mesti dalam 10 minit kerja cari kunci kereta lah, kunci rumah lah. Ada sekali tu beg tangan pun tak ada dekat tempatnya. Hinggalah pada suatu hari, masa ni Aida baru balik kerja. Balik-balik je dia tengok ruang tamu habis bersepah dengan benang-benang kait dia tu. Habis sofa-sofa berlilit dengan benang-benang kait. Aida memang letak kotak mengait dekat ruang tamu. Aida tuduh laki dia saja nak main-mainkan dia. Dah lah penat baru balik kerja. Malam tu Aida merajuk dengan laki dia, langsung tak bertegur sepatah pun. Aida tunggu laki dia mengaku dulu. Tapi sampai kesudah, laki dia buat selamba je macam tak ada apa-apa berlaku. Sudahnya Aida pula yang mengalah dan semua alatan mengait tu dia simpan je dalam bilik tidur. Masuk bulan keempat, adik perempuan Aida bernama Nisa datang melawat rumah baru Aida ni. Nisa teruja bila dapat tahu yang rumah Aida ni dekat je dengan pantai. Jadi dia pun cadang nak tinggal dekat rumah Aida ni selama 4 hari. Aida pun seronok lah juga sebab dah tak duduk seorang lagi lepas ni. Disebabkan rumah Aida ni tak ada bilik selain bilik tidur dia dengan suami, Nisa terpaksa tidur dekat ruang tamu. Jadi Aida sediakan sofa katil untuk Nisa. Tapi Nisa cuma tidur rumah Aida tu semalam je. Esoknya pagi-pagi lagi Nisa cakap dia nak balik rumah dah. Nisa cakap dia tersalah urat masih tidur atas sofa katil tu. Jadi badan dia rasa macam tak sedap pula. Rasa macam nak demam pun ada. Tengah hari tu juga Nisa berkemas-kemas dan terus balik rumah. Beberapa hari lepas tu Nisa telefon. Dia mulakan topik tu dengan ayat, "Adik tahu kakak tak percaya dengan hantu, tapi," kata Nisa, "malam dia tidur dekat rumah Aida tu, dia terdengar bunyi bising sangat." Nisa ingatkan Aida dengan suami dia bergaduh. Tapi bila Nisa bangun, bunyi tu terus senyap. Nisa perhati sekeliling. Tak ada orang pun. Masa dia nak tidur balik, tingkap dekat ruang tamu tu terbuka sendiri. Tingkap tu kan ada 3. Tiga-tiga tingkap tu terbuka secara berselang-seli. Tingkap 1 terbuka, tingkap 2 dan 3 tertutup. Bila tingkap 2 terbuka, tingkap nombor 1 dengan 3 tertutup.
Kemudian Nisa terdengar bunyi tapak kaki datangnya dari arah tingkap-tingkap tu. Tapi tak ada orang. Bunyi tapak kaki tu menuju ke arah dia. Nisa tengok dengan mata kepala dia sendiri. Kesan sofa dan selimut dipijak orang halimunan. Kemudian orang tu melompat dari katil dan terus berjalan menuju ke ruang dapur. Nisa punyalah takut. Dia terus bangun dan berlari menuju ke pintu utama. Dan malam tu Nisa duduk sorang-sorang dekat serambi rumah Aida tu. Tapi yang peliknya, Nisa cakap masa dia duduk dekat luar rumah tu, dia langsung tak rasa takut. Rasa lagi selamat adalah. Pagi tu barulah Nisa masuk rumah balik. Lepas tu buat-buat baru bangun tidur bila Aida dah bangun. Adik tahu kakak tak percaya benda macam ni, tapi adik minta maaf. Adik tak nak pergi rumah kakak lagi. Aida cuba yakinkan diri dia. Alah, adik aku tu saja je tu reka-reka cerita. Dan entah dia mimpi je. Dia tengok rumah aku ni kecil dan buruk, tu yang dia sanggup buat cerita. Tak nak kecilkan hati aku, kata Aida. Beberapa minggu lepas kejadian tu, pada satu pagi Ahad, Aida saja bangun awal sebab nak buatkan sarapan untuk laki dia. Aida pun pergilah dapur, buka kabinet dapur nak keluarkan tepung dan telur. Tapi barang-barang dalam kabinet tu dah bertukar. Kabinet bahagian nak simpan barang-barang kering dah diletakkan dengan pinggan mangkuk. Aida terus buka semua pintu kabinet yang ada. Memang semua susunan barang dah diubah-ubah dari sana ke situ, dari situ ke sana. Bukan setakat kabinet je. Bila Aida buka laci pun jadi macam tu. Laci simpan sudu garpu dah jadi laci simpan pisau. Tergamam kejap lah si Aida tu. Semua barang yang ada dekat setiap kabinet dan laci dapur tu dah diubah susunannya. Semalam normal lagi. Mustahil mereka berdua tak dengar ada orang ubah benda ni. Sebab nak ubahnya pun ambil masa dan mesti ada bunyi. Tapi Aida buat-buat macam tak ada apa-apa je dan anggap memang selama ni kabinet bawah tu tempat dia simpan gelas, kabinet atas tu pula memang tempat letak blender. Malas nak fikir panjang, Aida masaklah sarapan untuk laki dia macam biasa. Kejutkan laki dia, sembang-sembang lepak tengok TV. Sampailah masa makan tengah hari, Aida tanya laki dia, "Abang, nak tak cari rumah lain?" Laki dia tak fikir panjang, terus bersetuju dengan cadangan Aida tu. Hari tu juga mereka tengok iklan dan survey rumah baru. Seminggu mereka kemas-kemas rumah dan sebelum pindah tu, Aida telefon tuan rumah nak pulangkan kunci rumah tu. Tuan rumah tak cakap apa pun. Dia macam tahu-tahu je yang mereka berdua ni takkan duduk lama dekat situ. Tak ada pun tuan rumah pujuk-pujuk suruh teruskan sewa ke apa ke. Tanya kenapa nak pindah pun tak ada. Dengan kunci tu mereka bayar sekali lebihan sewa untuk setahun pada tuan rumah tu. Itulah kali terakhir mereka berurusan dengan tuan rumah tu. Bila dah beberapa bulan dekat rumah baru, Aida tanya laki dia, "Kenapa abang setuju je nak pindah masa saya cadangkan hari tu?" "Sebab abang rasa ada sesuatu yang tak kena dalam rumah ni." Aida dah tak tanya lebih-lebih lagi. Masing-masing pun faham sendiri je. Tapi sejak tu mereka tak pernah ungkit lagi pasal rumah sewa tu lagi. Tahun 2009, Rosli sekeluarga pulang ke rumah atuk dekat Kuala Lumpur sebab cuti persekolahan pertengahan penggal. Untuk pengetahuan, waktu tu mereka tak tinggal dekat rumah asal sebab rumah tu sedang diubah suai. Jadi dalam masa 3 bulan jugalah atuk dengan Wan duduk dekat apartmen rumah kedua mereka. Sebenarnya dah lama atuk nak besarkan rumah, tapi rezeki datang lambat sikit. Lepas jual tanah dekat kawasan Cyberjaya dulu, barulah dapat tunaikan hasrat dia. Dekat rumah lama tu atuk tambah satu lagi tingkat. Sekarang rumah tu dah jadi rumah teres 2 tingkat. Kontraktor yang uruskan projek tu kawan atuk sendiri. Jadi kepercayaan yang diletakkan begitu tinggi. Cerita ni bermula bila Abah ajak Rosli dengan Abang Long melawat rumah lama tu. Nak tengoklah proses pembinaan tu setakat mana dah sampai hari ni. Waktu tu pagi lagi, dalam pukul 10 pagi. Jarak rumah lama dengan apartmen ni lebih kurang 10 minit. Jadi taklah jauh sangat. Sebab tu Rosli perasan setiap hari atuk akan ulang alik tengok pekerja kawan dia tu buat rumah. Waktu mereka sampai tu, pekerja lain tak sampai lagi. Mungkin hari tu mereka cuti. Jadi Abah pun tolaklah pagar rumah. Rumah tu memang kosong. Orang tak ada, cuma penuh dengan barang-barang untuk buat rumah. Jiran-jiran pula senyap, mungkin tengah tidur. Maklumlah cuti sekolah. Bila Abah mula tolak pintu, Rosli macam dah rasa tak sedap hati. Bulu tengkuk dah meremang. Sudah, ada apa pula dekat sini? Tapi sebab malas nak fikir, dia cuba abaikan perasaan tu. Abah, Abang Long dengan Rosli mula jalan masuk dalam rumah. Pintu utama rumah atuk ditolak. Bila masuk je, terasa macam ada angin yang ditiup dekat muka. Sejuk je. Rosli dah rasa macam ada sesuatu yang akan muncul dalam ni. Keadaan dalam rumah waktu tu memang tunggang langgang.
barang sana sini. Bahagian bawah iaitu bahagian dapur ada dinding yang dah dipecahkan. Mungkin dapur ni nak diperbesarkan. Tiba-tiba macam ada satu tangan sentuh tengkuk Rosli. Cepat-cepat dia pusing. Tak ada apa. Buat dah. Mereka terus naik ke tingkat atas dengan penuh berhati-hati. Bukan apa, pemegang tangga tak pasang lagi. Jadi kalau salah langkah, alamatnya jatuh ke bawah. Bila dekat atas ni, Rosli mula rasa pening-pening. Tak tahu sebab apa. Nak kata gayat, takkan sampai rasa macam ni. Mungkin sebab pengudaraan tak beberapa baik. Mereka masuk semua ruang dekat tingkat atas ni, termasuk tandas. Waktu Abah tolak pintu tandas tu, Rosli macam nak menjerit, tapi suara tak boleh keluar sebab dia nampak ada satu kain putih terapung dekat dalam tu. Cepat-cepat Rosli tundukkan kepala dan terus beredar dari situ sambil kepala masih tertunduk. Bila Abah tutup balik pintu tandas, barulah dia angkat kepala. Yang peliknya, Abah macam tak nampak kain putih tu. Kemudian mereka berjalan dalam ruangan bilik tidur. Bulu roma Rosli meremang bila melangkah dalam bilik tu, sebab ada benda yang tunggu mereka semua masuk dalam bilik tu. Benda yang sama Rosli nampak dalam tandas tadi. Bila tengok balik makhluk tu, tak mengerikan macam penampakan-penampakan lain. Cukup sifat cuma biasalah, berpakaian putih, rambut lurus memanjang sampai ke bawah. Seterusnya mereka ke ruang tamu. Kalau nak dibandingkan, ruang tamu dekat bahagian atas ni 2 kali lebih besar berbanding dekat tingkat bawah. Bila dah siap nanti, mesti meriah dengan suara-suara anak cucu atuk. Tapi dekat sini terasa macam ada benda perhatikan mereka bertiga. Abah keluarkan telefon dan mula tangkap gambar dan rakam video. Sebab ibu tak ikut, jadi Abah nak tunjuk dekat ibu. Masa tengah rakam tu, Abah nampak ada satu benda terbang, melintas betul-betul dalam rakaman video tu. Sikit lagi nak terlepas telefon dia. Lepas tu Abah terus ajak mereka semua turun ke bawah. Waktu tengah kalut tu, Rosli perasan makhluk berpakaian putih tu cuba mendekati mereka. Bila sampai je dekat bawah, mereka semua terkejut. Sebab tadi masa mereka masuk, semua barang bersepah. Sekarang ni dah bersih, macam dah disusun, tak semak macam tadi. Cepat-cepat mereka bertiga keluar, terus masuk kereta. Bila dekat dalam kereta tu, Abah mainkan balik video rakaman tadi. Semua video korup. Gambar-gambar pula nampak cahaya putih je, macam ada orang suluh flash betul-betul dekat depan phone. Padahal dekat atas tadi okey je, tak ada apa-apa. Sampai dekat apartmen, Abah bagi tahu benda ni dekat ibu. Kebetulan atuk dengar perbualan tu. Atuk pun bagi tahulah yang sebenarnya kawan dia tu ada membela, bukan untuk buat jahat. Kawan atuk ni kan kerja buat rumah. Kadang-kadang mereka dapat projek dekat kawasan pedalaman yang sunyi dan tak ada orang. Jadi benda tu akan jaga kawasan tu. Kalau ada pencuri ke apa, benda tu akan kacau supaya tempat tu selamat. Masalah sekarang ni takkan dengan mereka pun benda tu nak kacau. Atuk kata mungkin benda tu tak pernah nampak mereka. Lagipun mereka tak pernah jumpa kawan atuk tu. Sebab itulah kot benda tu kacau. Dah tuan dia tak kenal. Esoknya Rosli dengan ibu pergi semula rumah tu dengan atuk sekali. Kali ni Rosli dah tak nampak benda tu dah. Cuma dia pelik, kawan atuk tu ada minta maaf dekat Rosli sebab tak tahu mereka ni keluarga tuan rumah. Rosli pun pelik lah, macam mana dia tahu mereka bertiga datang sini semalam. Mungkin benda tu bagi tahu tuan dia. Last Rosli dengar kawan atuk yang berketurunan Jawa tu, dia dah tak bela apa-apa sebab benda tu nak bebas. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Anyusa.